Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam online course konten dan copywriting tarik pelanggan online. Jadi, adakah anda dah belajar sesuatu daripada video-video yang saya dah berikan sebelum ni? Adakah anda dapat idea ataupun dapat something yang anda rasa, wow, benda ni aku patut betulkan dan aku patut guna sekarang? Jadi kalau ada benda tu, saya sangat mencadangkan anda kena ada satu buku nota macam saya ni untuk mencatatkan apakah idea, apakah anda punya plan untuk anda lakukan selepas ni. Termasuk juga pada video pada kali ini. Saya pun sekali lagi nak mengajak anda, nak memberikan anda satu lagi topik yang berkaitan dengan copywriting. Macam mana ayat yang kita gunakan ni mesti menarik lebih ramai pelanggan yang akan datang kepada anda dan seterusnya membeli produk anda, dan bukan beli sekali je tapi dia akan beli berkali-kali. So kalau anda nak tahu macam mana, teruskan tonton video tutorial pada kali ini. Kena habiskan tau, jangan tangguh-tangguh, jangan macam tak apalah save dulu besok tengok. Nanti anda akan terus bertangguh dan anda bertahun-tahun masih lagi tak faham dan tak tahu macam mana nak menulis ayat yang bagus. Jadi adakah anda dah bersedia? Kalau anda dah bersedia, bagus. Good job. Cakap pada diri anda, tahniah, aku masih lagi committed nak berjaya. Terima kasih. So pada topik ni adalah saya nak mengajak anda tentang bagaimanakah kita nak menulis ayat ataupun macam mana kita nak mulakan. Kalau sebelum ni saya cakap dengan anda, perkara yang agak kritikal ramai orang tak tahu adalah supaya mereka fokuskan kepada apakah masalah pelanggan dia. Ini penting. Kedua yang penting adalah kita nak belajar hari ini, adakah kita nak menggunakan banyak fakta ataupun kita nak fokuskan kepada emosi pelanggan. So dia ada kat sini. Adakah nak pentingkan fakta ke emosi? Anda rasa yang mana? Ke anda rasa macam confused? Alah, nak guna yang mana satu ni? Macam pening je, yang mana sepatutnya digunakan? Adakah nak lebih banyak kepada fakta ataupun emosi? Katalah kita jual satu ataupun pasarkan produk, contoh vitamin minda kanak-kanak. Saya ambil contoh. So kalau dari segi fakta, produk ni mengandungi vitamin C, kaya dengan omega 3, kaya dengan vitamin bla 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 sampai Z. Itu adalah fakta. Fakta, yes, saya setuju. Bila kita tunjukkan lebih banyak fakta, kita nampak bijak. Kita nampak, genius lah dia ni, power gila dia ni. Tapi adakah langkah tu menyebabkan customer kita atau pelanggan kita ni faham yang dia kena dapatkan produk tu? Okey, so itu adalah fakta. Saya beri anda contoh dulu. Kalau dari segi emosi pula, emosi ni lebih kepada apakah perkara yang dia nak capai. Apakah perkara yang dia nak capai dan apakah perkara yang boleh buatkan hati dia ada emosi ataupun kita panggil ada rasa. Ada rasa. Contoh, katalah contohnya macam ni. Mamis, kan ni wanita lah biasanya kita targetkan kalau untuk anak-anak punya produk. Mami sanggup ke bila jiran Mami tanya, dah lah dia tu geng bawang, tanya tentang result anak Mami dan Mami hanya kata dia lulus cukup makan. Adakah Mami tak malu masa tu muka Mami akan merah padam dan malu tak tahu nak letak mana kerana anak-anak kawan geng bawang ni semua skor tapi anak Mami seorang je paling corot. Disebabkan minda dia yang sangat slow dan sis tak pernah bagi dia something yang boleh meningkatkan minda dia. Nampak ke nampak? So yang tu saya gunakan pernyataan ataupun ayat jenis emosi. Anda rasa antara yang pertama tadi dengan yang kedua tadi, mana satu yang menyebabkan pelanggan akan buat tindakan? Cuba teka. Saya nak dengar ni. Yang kedua, yes. Saya pun bersetuju. Sebab manusia hanya akan bertindak, dia akan hanya buat sesuatu kalau benda tu memberikan rasa. Macam contoh, dia akan rasa bangga dengan anak dia kalau anak dia skor. Dan dia juga akan rasa macam takut kalau tak ambil tindakan ni, anak dia jadi slow learner. Tak boleh nak skor, mana nak letak muka ni. Sedangkan hari-hari kadang-kadang membawang pasal anak orang lain, anak sendiri pun tak boleh nak jaga. Jenis mamis, jenis apakah mamis ni? Contoh dia.
So nampak tak kat situ? Walaupun yang pertama tadi kita nampak bijak, tapi seolah-olah pelanggan rasa dia nak sampaikan apa ni, aku ni tak faham. Bukan semua orang boleh faham tentang sains. Bukan semua orang boleh faham tentang fakta. Nampak bijak, tapi tak bijak untuk pelanggan. Pelanggan rasa dia tak tahu apa function kalau macam tu. Apa jadah aku nak beli produk dia. Tetapi bila anda gunakan emosi, kan, nampak dia akan lebih fokus. Jadi dalam copywriting, please, anda kena tekankan emosi. Kalau anda nak letakkan fakta pun boleh, tapi tak perlu banyak sangat. Sikit cukup. Sekadar nak sokong dia punya emosi dia. Tetapi yang lebih penting adalah yang lebih penting kat sini adalah kita nak fikir apakah emosi. So, saya sangat mencadangkan kalau anda ada produk, okay, anda lukis macam ni produk, apakah emosi yang menarik pelanggan anda. Kalau anda produk makanan, apa emosi? Kegembiraan. Oleh kerana sedapnya ayam goreng, berempah dia, contoh berempah keluang tulung lambak, contoh, menyebabkan terukis senyuman di wajah anda. Contoh. Ataupun tudung. Kawan-kawan satu office mate semua tak henti-henti pandang sis. Sis rasa bangga gila. Tu emosi dia. Ataupun anda jual produk berkaitan dengan takaful insurans. Okay? Bayangkan anak anda dalam keadaan yang sangat kritikal dan dia dapat rawatan percuma di hospital ternama, dan masa tu perasaan anda semakin berkurangan sebab mereka ni adalah terlatih, mempunyai pakar yang cukup, dan anda rasa tenang sebab anak anda boleh diselamatkan. Itu contoh emosi dia. Jadi please tolong tulis. Cuba kenal pasti apakah emosi untuk produk ataupun anda punya perkhidmatan. So sama je. Sebab yang beli tu manusia, bukannya makhluk lain. Adakah anda faham? Saya harap video ni juga sekali lagi membantu anda, memberikan impact kepada anda. Dan jangan lupa assignment kita. Anda kena buat benda ni. So barulah nanti anda lihat bila anda gunakan semua benda ni, susun dia, buat posting di Facebook ke, anda blasting email ke, orang akan lebih tertarik kepada bisnes anda. Macam, adakah anda setuju? Saya harap anda boleh implementkan, dan insyaAllah jangan lupa tunggu lagi video yang saya nak bagi untuk berikutnya. Ada banyak lagi ni tau. So please follow the process, trust the process. Saya doakan anda terus kaya, terus berjaya dunia akhirat, dan anda akan capai banyak sangat benda yang akan beri impact kepada orang-orang yang anda sayang. Hanya dengan ayat power, content dan copywriting, tarik pelanggan. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.